Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita menyambung perbincangan kita dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Ibnu Utsaimin rahimahullah dari kelas Ta'sil Ilmi. Kita masih lagi pada muka perenggan yang terakhir daripada muka surat ini, muka surat 27. Itulah perkataan Ibn Utsaimin, wa na'taqidu ay, dan kita ahli sunnah wal jamaah beriktiqad, berkeyakinan, beriman, anna, bahawa sesungguhnya syariat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hawiyatun, sebab dia khabar kepada inna wa khawatuha, syari'ata mansub, hawiyatun marfu'. Hawiyatun, mengandungi, li fadaili syara'i haula'ir rusul, mengandungi bagi seluruh fadilat, kelebihan, keistimewaan. Syara'i, syariat, jamak bagi syariah. Haula'i ar-rusuli, rasul-rasul ini, rasul-rasul yang telah kita sebutkan tadi, yang mana syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandungi, meliputi semua kebaikan. Semua syariat Rasul baik, semuanya bagus, semuanya elok. Dan tetapi yang terbaik, yang paling baik adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dia mengandungi semua yang terbaik dan ada tambahan lagi. Al-makhsusina bil-fadli, yang dikhususkan dengan kelebihan. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fihi. Telah Allah Ta'ala mensyariatkan bagi kamu, syara'a lakum. Syara'a, siapa syara'a? Allah syara'a. Lakum, bagi kamu, minad dini, agama, ad-din. Ma wassa bihi, apa yang dia telah wasiatkan sebelumnya dengannya, apa? Agama. Nuhan, akan Nuh. Walladhi, dan yang telah kami wahyukan, walladhi awhayna ilaika, kepada kamu. Kamu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى, dan apa yang kami telah wasiatkan juga sebelumnya akan agama yang sama bagi Ibrahim dan Musa dan Isa alaihimussalatu wassalam. Iaitu apa wasiatnya? An tafsiriyah di sini, an aqimu, iaitulah supaya kamu semua ini menegakkan ad-din, yakni tauhid. Wala tatafarraqu fih, dan jangan kamu berpecah belah dalam tauhid. Jadi ayat ni menjadi dalil bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran yang sama. Bahkan semua nabi-nabi membawa ajaran yang sama, iaitulah ajaran Islam, ajaran tauhid. Dan ajaran syariat nabi-nabi yang paling afdal ialah nabi ulul azmi minar rusul. Dan di antara ulul azmi minar rusul ni, syariat yang paling terbaik, yang paling hebat ialah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia syariat yang tidak akan mansukh, yang tidak ada expired date. Adapun syariat rasul-rasul sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun ianya baik, hebat, terbaik, tetapi bersesuaian dengan zamannya sahaja, bagi kaum tertentu pada tempat dan masa tertentu. Adapun syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah untuk semua zaman, tempat, bangsa, kaum, warna kulit, apa bahasa, semua boleh pakai. Ila qiyamis sa'ah, sampailah berlakunya kiamat. Allahu akbar kabira. Wa nu'minu, dan kita, muka surat 28, wa nu'minu, dan kita beriman, bi anna, bahawa sesungguhnya, jami'ar rusula, bahawa semua rasul. Siapa jami'ar rusula? Pasal ar-rusula sekarang dia badal bagi jami'ah. Bi anna jami'ar rusula basharun, mereka adalah manusia. So di antara akidah kita sebelum ni kita dah bincang ialah ulul azmi minar rusul, 5 orang. Yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, yang mana kedua-dua mereka adalah Khalilullah. Kemudian kata Syekh rahimahullah,
bahawa yang paling afdal antara syariat juga bukan sahaja Nabi Muhammad itu paling afdal, bahkan syariat juga yang paling afdal. Kemudian dia masuk perbahasan yang seterusnya, yang perkara yang wajib kita beriman berkenaan dengan para nabi dan rasul ialah bahawa kita beriman bahawa semua rasul-rasul itu basyarun, manusia. Basyarun, bukan jin, bukan syaitan, bukan malaikat, bukan Tuhan, basyarun, manusia. Iaitulah anak Adam. Basyarun, iaitu adalah khabar bagi inna. Makhluquna, diciptakan, mereka bukan Tuhan. Makhluqun, diciptakan, dulu mereka tak ada, tak wujud, Tuhan Azza wa Jalla wujudkan. Laisa lahum min khasa'isir rububiyyati syai'un, tiada bagi mereka sedikit pun daripada khususiyah, keistimewaan rububiyah, ketuhanan. Jadi mereka tidak ada sifat-sifat, tidak ada ciri-ciri, tidak ada hak ketuhanan sedikit pun. Mereka adalah makhluk biasa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, cuma diangkat darjat mereka dengan diciptakan sebagai rasul. Qala Allah Ta'ala an Nuhin wa huwa awwaluhum, Allah Ta'ala berkata berkenaan dengan Nuh, dan dia adalah rasul yang terawal, yang pertama yang diutuskan selepas berlakunya syirik, dan dia juga adalah yang awal daripada ulul azmi minar rusul. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك, dan tidaklah aku berkata kepada kamu bahawa di sisiku itu ada khazanah Allah. Jadi aku bukan jaga, bukan Tuhan, ada share dengan Tuhan. Nas'alullah al-afiyah. Wala a'lamul ghaib, dan tiada juga aku tahu benda yang ghaib kecuali yang Tuhan habaq dekat aku saja. Wala aqulu, dan tidak juga aku mendakwa inni malakun, bahawa aku ni malaikat. Tidak. Bahkan aku ni manusia macam hampa juga, cuma aku ni dapat wahyu, dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada dosa. Itu rasul-rasul, tapi dari segi mereka adalah manusia biasa, makan, minum, tidur, kahwin macam kita juga. Wa amara Allah Ta'ala Muhammadan wa huwa akhiruhum an yaqul, dan Allah perintahkan juga bagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan baginda adalah rasul yang terakhir, an yaqula, untuk berkata. Tuhan yang sama, Tuhan suruh Nabi SAW kata, la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Sama sebiji ayat. Tidaklah aku berkata kepada kamu di sisiku ada khazanah bendaharaan Allah Ta'ala, tiada juga aku tahu yang ghaib, tiada juga aku mengatakan aku ni malaikat. Wa an yaqul, dan supaya tambah lagi, supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu lagi, la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah, tidaklah aku memiliki bagi diriku sendiri apa-apa manfaat maupun mudarat. Aku tak boleh nak bagi manfaat sendiri untuk diri aku sendiri, dan aku tak boleh nak tolak mudarat daripada diri aku sendiri, melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki jua. Wa an yaqul, dan supaya Nabi kata lagi, inni la amliku lakum darran wa la rashada قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Sesungguhnya aku tidak memiliki bagi kamu sebarang mudarat dan tidak juga petunjuk. Aku nak bagi kamu dapat hidayah macam yang aku nak, tak boleh. Tuhan yang pegang hati kamu. Aku cuma boleh habaq, hampa nak ikut tak ikut tu kerja Allah Ta'ala. Qul inni, dan katakan juga olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini tidak dapat menyelamatkan aku daripada Allah seorang pun. Maksudnya kalau Allah nak azab aku kalau aku tak buat kerja ni, tak ada siapa boleh tolong aku. Walan ajida, dan aku tidak akan temui min dunihi, daripada Allah Ta'ala itu, multahada, tempat lari berpaling. Tak boleh, tak ada tempat nak menyimpang daripada Allah Ta'ala. Nabi SAW, bayangkan begini banyak ayat dalam Quran. Allah Ta'ala beritahu suruh Nabi habaq. Pasal apa? Dalam umat Muhammad ni ada juga yang bodoh. Pergi sembah Nabi SAW macam orang sufi kuburi, orang syiah kuburi. Mereka ni semua adalah musyrikuna kuffar. Mereka tidak faham ayat-ayat Al-Quran, dengan makna kata mereka berpaling, tidak mau mengambil faham, tidak mau mengambil tahu berkenaan dengan suruhan Allah Tabaraka wa Ta'ala. So, sesiapa yang beriktikad bahawasanya Nabi SAW atau mana-mana Nabi atau Rasul adalah mempunyai sejuzuk walaupun sekelumit ciri-ciri Tuhan,
nas'alullah al-afwa wal afiyah, maka dia adalah kafirun billahil azim. Dia adalah kafir dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang seterusnya, benda yang kita wajib beriman bahawa mereka adalah manusia biasa. Manusia diciptakan makhluk, tidak ada hak rububiyah, tidak ada hak ketuhanan, tidak ada hak uluhiyah untuk disembah, tidak ada. Namun begitu, wa nu'minu, dan kita juga beriman bi annahum, bahawa sesungguhnya mereka, siapa mereka? Rasul-rasul, abidun min ibadillah, adalah hamba daripada hamba-hamba Allah. Dan maksud hamba di sini adalah hamba yang khusus, sebab mereka adalah hamba Allah yang paling rapat, yang paling taat, yang paling istimewa, yang paling dicintai, diredai, disayangi oleh Allah Ta'ala. Dan mereka adalah hamba Allah yang paling kuat takut, perasaan takut mereka kepada Allah yang paling tinggi, perasaan harap mereka kepada Allah mutlak, perasaan cinta mereka kepada Allah kemuncak yang tertinggi. Abidun min ibadillah akramahumullahu ta'ala birrisalah. Cuma mereka itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan kerasulan. Maknanya walaupun mereka ni makhluk macam kita, tetapi mereka ini adalah specially made, diciptakan khusus, specially created to be prophet, untuk menjadi rasul-rasul. Allah Ta'ala kata berkenaan dengan Nabi Musa AS, wastana'tuka li nafsi, aku ciptakan engkau wahai Musa khusus untuk diri aku, yakni memang diciptakan untuk menjadi rasul. Wa wasafahum bil ubudiyah fi a'la maqamatihim, dan Allah telah menyifatkan mereka dengan sifat perhambaan diri kepada Allah pada derajat yang paling tinggi. Wa fi siyaqis thana'i alaihim, dan dalam bentuk puji-pujian. Ini Allah memuji mereka sebagai apa? Sebagai hamba. Mereka dipuji oleh Allah kerana mereka adalah orang yang telah merealisasikan tahap perhambaan diri yang tertinggi dan termutlak kepada Allah Ta'ala. Faqala fi awwalihim Nuh, Allah Ta'ala kata berkenaan dengan Nabi Nuh, Dhurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Mereka itu adalah zuriat-zuriat yang kami bawa bersama kapal dalam Nabi Nuh, bersama kapal Nabi Nuh, bersama Nuh. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang sangat bersyukur. Dia hamba Allah yang sangat syukur, abdan syakura. Sedangkan Allah Ta'ala kata, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sangat sedikitlah hamba-hambaku yang itu rajin bersyukur. Wa qala fi akhirihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berkata berkenaan dengan Nabi yang Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Maha berkatlah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada siapa? Hambanya, abdihi. Dia sifatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya. Siapa hambanya? Awak-awak ni bukan hamba Allah Ta'ala, semua hamba Allah. Tapi Nabi Muhammad hamba special, hamba khusus, hamba yang benar-benar memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala, supaya dia menjadi peringatan, ancaman kepada seluruh alam. Ini Al-Quran. Wa qala fi rusulin akharin, dan Allah sebut juga berkenaan rasul-rasul yang lain. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah kamu akan hamba-hamba kami, ibadana, iaitulah Ibrahim dan Ishaq dan Ya'qub. Mereka ini adalah orang yang memiliki keteguhan, kekuatan dalam beragama dan pandangan yang jitu, yang tajam, mengenal kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala puji Nabi Daud, wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Dan ingatlah pula hamba kami Daud yang memiliki kekuatan, di mana dia ini orang yang sangat suka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut pasal Nabi Daud dan Sulaiman, wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami anugerahkan kepada Daud, anaknya Sulaiman, seindah-indah, sebaik-baik hamba. Ni'mal 'abdu, Sulaiman ni sebaik-baik hamba Allah Ta'ala. Innahu awwab, dia juga macam ayah dia, banyak taubat kepada Allah Ta'ala. Wa qala fi Isa bin Maryam, Allah Ta'ala cerita pula kepada Nabi Isa ibn Maryam, anak lelaki Maryam, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Tidak lain dia itu hanyalah hamba yang telah kami nikmatkan baginya,
dan kami jadikannya perumpamaan contoh teladan bagi Bani Israel. Jadi poinnya adalah semua rasul-rasul ni hamba Allah Ta'ala. Jadi mereka ni adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Mereka itu hamba tidak disembah, tetapi dalam masa yang sama mereka adalah rasul yang tidak boleh didustakan perkhabaran mereka, tidak boleh diingkari suruhan mereka, jangan dicerobohi larangan mereka, kerana apa sahaja yang mereka cakap. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dalam surah Al-Kahfi yang kita dah baca tu, Allah kata apa? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya aku ni manusia macam hampa juga, tetapi aku diwahyukan kepadaku bahawa sembahan kamu adalah satu sahaja. Jangan kamu sembah lain daripada Allah Ta'ala. So banyaklah dalil dalam Al-Quran yang mengatakan bahawa Nabi-Nabi ini adalah makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. So barang siapa yang mengatakan lain daripada itu, contoh apa akidah yang paling famous yang mengatakan Rasul ni bukan manusia? Akidah Nur Muhammad. Kalau orang kata Nabi SAW dicipta bercahaya, betul tak? Kita kata kadzab. Pasal apa kadzab? Pasal kalau cipta bercahaya tu malaikat. Nabi kata khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Malaikat dicipta daripada cahaya, jin cipta daripada api, Adam dicipta daripada apa yang telah cerita pada kamu tanah. Dari Nabi SAW, kalau kita kata Nabi dicipta daripada cahaya, ini akidah Nabi dicipta daripada cahaya saja. Kita tak kata, tak cerita lagi orang i'tiqad Nur Muhammad tu adalah percikan daripada Tuhan, dia sebenarnya zahirnya Muhammad, batinnya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu jelas. Tapi kalau dia kata tak, kami tak kata macam tu, tapi kami i'tiqad Nabi ni dicipta dari cahaya, kita kata pun kafir juga. Pasal apa kafir? Pasal Nabi kata wala aqulu lakum inni malak, aku tak kata aku ni malaikat. Qul innama ana basyarun mithlukum, aku ni manusia macam kamu juga. Jadi macam mana kalau dah kata dia manusia macam kita, diciptakan macam kita lah manusia. Kalau kamu kata dia dicipta pada cahaya, dia bukan manusia, dia malaikat. So mendakwa Nabi adalah malaikat atau apa-apa unsur yang begitu adalah kafirun billahil azim. Sedangkan kalau dakwa Nabi malaikat pun dah kafir billahil azim, apatah lagi kalau dia dakwa kata Nabi itu adalah percikan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Tayyib. Dia kata apa lagi? Wa nu'minu, dan kita beriman bi anna Allah Ta'ala, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala khatamar risalati bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arsalahu ila jami'in nas, dan kita beriman bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menamatkan, telah menutup ar-risalat, kerasulan, dengan terutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutuskannya seluruh manusia ke ila jami'in nas, kepada seluruh an-nas, manusia dan jin. Liqaulihi ta'ala, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-A'raf, katalah olehmu wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, aku ni Rasulullah kepada kamu seluruhnya, yang Allah itulah miliknya lah segala apa yang ada di langit dan bumi. Tiada ilah yang hak kecuali dia sahaja yang menghidup dan mematikan. Maka berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang tidak tahu baca dan tulis, yang beriman dengan Allah dan kalimat-kalimat Allah. Dan ikutlah Nabi ini, ikutlah dia. Mudah-mudahan kamu diberi bimbingan hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita kata, kita kena yakin bahawa Nabi SAW adalah dalam surah yang Allah Ta'ala kata, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapa kepada Zaid, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup segala nabi, dan bahawa Nabi SAW adalah diutuskan kepada semua jin dan manusia, sebagaimana firman sabda Nabi SAW, wa bu'ithtu ila wa kana an-nabiyyu
wa kana an-nabiyyu bu'itha ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ana ila an-nasi 'ammah. Adalah nabi-nabi sebelum ini diutuskan kepada kaumnya sahaja, adapun aku diutuskan kepada semua manusia merentasi bangsa dan kaum. Dan kita juga wajib beriman Nabi SAW diutuskan kepada jin, dalilnya adalah suratul jin. Dan juga hadis Nabi SAW yang banyak menceritakan Nabi SAW berdakwah kepada jin. Jadi maknanya kita wajib beriman Nabi SAW adalah Rasul terakhir dan syariatnya tidak ada pengecualian. Tidak ada orang boleh mendakwa kata dia tak perlu ikut syariat Nabi SAW. Siapa yang mendakwa begitu, maka dia telah kafir, seperti mana yang telah disebutkan oleh para ulama, antaranya Syekh Muhammad Wahab dalam Nawaqidul Islam. Dia kata siapa yang beriktikad bahawa ada orang yang boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW, seperti mana Khidir tidak ikut syariat Musa AS, maka dia adalah kafir. Pasal apa kafir? Pasal Nabi kita SAW syariat dia menyeluruh. Nabi Musa syariat dia hanya untuk Bani Israel, hanya untuk Fir'aun dan kaumnya dan Bani Israel. Yang bukan Bani Israel tak wajib ikut Nabi Musa AS. Khidir bukan Bani Israel. Kita ni tak ada, kita semua umat Nabi. Nabi kata law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kalau Nabi Musa masih hidup sekarang ini pada zaman aku, kalau sempat bertemu dengan aku, dia pun kena ikut aku, kena jadi umat aku, kena ikut syariat. Nabi Isa AS turun di akhir zaman ini, akhir zaman nanti. Dia ikut syariat Injil ke? Tak. Dia berhukum dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Isa. So bayangkan kalau Nabi Rasul Ulul Azmi pun kena ikut syariat Nabi kita Muhammad SAW, mana-mana Tok Syekh Sufi kafir itu mengatakan bahawa dia boleh dia boleh tidak mengikut syariat Nabi SAW. So jelas mereka itu adalah golongan kafir musyrik. Wa nu'minu bi anna syari'atahu sallallahu alaihi wasallam hiya dinul Islam alladhi irtadahu Allah Ta'ala li ibadihi wa anna Allah Ta'ala la yaqbalu min ahadin dinan siwah liqaulihi ta'ala inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Seterusnya dia kata, wa nu'minu, dan kita beriman bahawasanya sesungguhnya syariatnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW adalah agama Islam. Yang maksud Islam di sini adalah Islam yang khusus. Islam ada dua makna. Makna am ialah maknanya al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-khulusu minasyirki wa ahlihi, ialah menyerah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk mengikut segala suruhan Allah Ta'ala dengan ketaatan, dengan taat segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan membebaskan diri daripada syirik dan musyrikin, daripada ahli syirik. Itu makna Islam yang umum. Semua Nabi-Nabi bawa itu maknanya, ajaran tersebut. Adapun Islam yang khusus ialah at-ta'abbud lillahi ta'ala bima jaa 'anil nabi sallallahu alaihi bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala maqamil musyahadah awil muraqabah, iaitulah beribadat kepada Allah tabaraka wa taala mengikut lunas garis panduan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada atas maqam musyahadah ataupun muraqabah. Pada musyahadah iaitulah dalam hadis al-ihsan, maqam ihsan yang paling tinggi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, hendaklah engkau beribadat kepada Allah seolah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tak dapat melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Memang pasti, itu ialah pasti. So itu maqam muraqabah. Ala kulli hal, so Islam yang khusus ialah yang ni, yang dibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. So kalau kata ada orang dia mentauhidkan Allah Taala, tidak syirik, tapi dia kata saya nak ikut syariat Nabi Musa atau syariat Nabi Isa atau syariat Nabi-Nabi yang lain. Dan kalaulah kita anggarkan, walaupun benda tak berlakulah dalam realiti, tapi kita anggarkanlah, kalau satu orang dia jumpa kitab Taurat yang betul, yang asli masalahnya, maka dia beramal dengan kitab Taurat tersebut, dia tidak syirik kepada Allah, dia ikut betul suruhan-suruhan dan larangan Allah dalam kitab Taurat. Kita kata apa? Dia mati kekal dalam neraka, kekal abadi dalam neraka. Pasal apa? Pasal dia tidak masuk Islam, dia kafir dengan Allah Ta'ala. Sama juga kalau satu orang Kristian, dia kata tak, saya tak kata Isa anak Tuhan, bahkan dia jumpa kitab Injil yang asli dan dia ikut kitab Injil dan beramal dengan Taurat yang asli,
Dia kata dia kekal dalam neraka. Sebab Nabi kata, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa adkhalahu Allahu an-nar illa kana min ahli an-nar. Tidak ada satu orang pun daripada umat ni yang mendengar berkenaan dengan aku, pengutusan aku sebagai rasul, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, syariat ini, sama ada dia Yahudi maupun Nasrani, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia, melainkan dia pasti akan menjadi ahli neraka, kekal dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. So maknanya kita kena yakin bahawa syariat Nabi lah sahaja yang allazi irtadahu Allah Ta'ala li'ibadihi, yang Allah telah redha bagi hamba-hambanya. Wa anna Allah Ta'ala la yaqbalu min ahadin dinan siwah, dan Allah tidak menerima daripada sesiapa pun agama selain daripada apa yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulihi ta'ala, inna ad-dina 'indallahi al-islam, sesungguhnya agama sisi Allah itu hanyalah Islam, yakni Islam dibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, aku cukupkan bagi kamu nikmat aku, dan aku redha bagi kamu Islam. Apa dia Islam sini? Alif lam sini, alif lam ahadiyah zihniyah, Islam yang Nabi bawa sebagai agama. So yang lain daripada tu Allah tak terima. Dan firman Allah juga, wa qawluhu wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima daripadanya, dan di akhirat termasuklah daripada orang yang kekal dalam neraka. Al-khasirin di sini makna kekal dalam neraka. So maknanya kalau orang tu mengatakan bahawa ada agama lain yang benar, itu kata para ulama, man syakka man lam yukaffir al-musyrikin atau syakka fi kufrihim atau sahhaha madhhabahum fahuwa musyrikun. Siapa yang syak akan kufurnya orang musyrikin, ataupun tidak mengkafirkan orang musyrikin, atau syak akan kekufuran mereka, atau mensahihkan mazhab mereka, maka dia juga musyrik. Na'udzubillah min zalik. Pasal apa? Pasal jelas tidak ada agama yang diterima oleh Allah Ta'ala, tidak ada agama yang sahih melainkan agama Nabi SAW. Siapa yang beriktikad bahawa manusia ni perlu diberi kebebasan beragama dengan erti kata tak kisahlah nak anut agama apapun, maka itu adalah kafir, kufrun akbar. Yang dibenarkan ialah kita memberikan ruang kepada ahli zimmah daripada ahli kitab Yahudi dan Nasrani untuk beramal dengan agama mereka dengan syarat mereka tunduk kepada undang-undang Islam. Kerana itu merealisasikan makna penghinaan kepada agama mereka. Adapun mereka yang menganggap semua agama ini adalah perlu dihormati, mulia dan sebagainya, maka ini adalah boleh membawa kepada kekufuran, kerana dia mengiktiraf kekufuran, atau dia mengiktiraf benda yang batil. Na'udzubillah min zalik. ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر ثم إن كان أصله مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن. Nanti kita kata tadi, barang siapa yang, kata Syekh rahimahullah, dan kami beriktikad, berpendapat bahawa berpegang teguh dengan akidah bahawa barang siapa yang menyangka pada hari ini ada agama lain yang masih tegak diterima di sisi Allah Ta'ala selain daripada Islam, seperti agama Yahudi atau Nasrani atau selain keduanya, maka dia adalah kafir. Jikalau dia dulunya Muslim, maka hendak disuruh bertaubat. Jikalau tidak, maka hendak dibunuh sebagai murtad kerana dia mendustakan Al-Quran. So siapa yang mendakwa, tidak ada uzur jahil baginya. Na'udzubillah min zalik. Bahkan kalau dia kata saya tak tahu, saya jahil, tidak juga mesti dihukum sebagai murtad. Na'udzubillah min zalik. ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل. Dan kami berpendapat, berakidah bahawa barang siapa yang kufur dengan risalah kerasulan Nabi kita Muhammad SAW kepada seluruh manusia, maka dia telah kafir dengan seluruh rasul. Ini poinnya kita akan, dia kata poin di sini ialah selain daripada itu, sesiapa yang kufur dengan Rasulullah SAW, bukan sahaja dia kufur dengan Rasulullah, tetapi dia juga kufur dengan seluruh Rasul, hatta bi rasulihi alladhi yaz'umu annahu mu'minun bihi muttabi'un lah, bahkan termasuk dengan Rasulnya yang dia menyangka dia beriman dengan Rasul tersebut dan mengikutinya. Lepas tu kita kata tadi, kalau satu orang jumpa kitab Taurat beramal, dia tak jadi juga.
Pasal hakikatnya dalam Taurat telah diberitahu akan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disuruh, dipesan sesiapa yang bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan Injil, dan Injil juga jelas Allah Taala menceritakan tugas Nabi Isa alaihissalam, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dia memberi khabar gembira kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau mereka mendakwa bahawa mereka tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi nak beriman dengan rasul yang lain, hakikatnya mereka juga telah kufur dengan rasul tersebut, kerana semua rasul berpesan dan menyuruh dan membawa pesanan dan wahyu daripada Allah supaya beriman dengan rasul yang akan datang selepasnya. Semua rasul memang kita kata berpesan untuk beriman dengan rasul yang datang selepasnya, dan mereka semua membawa agama yang satu, tauhid, dan semuanya datang daripada Allah Taala. Kita beriman dengan rasul bukanlah kerana batang tubuh rasul itu, tetapi kerana Tuhan yang mengutuskannya, Tuhan yang menghantar rasul tersebut. Dan kita beriman dengan ajaran rasul bukan kerana batang tubuh dia, tapi kerana itu adalah perintah Allah Taala. Tak kiralah siapa pun rasul itu yang datang, yang penting dia bawa perintah Allah Subhanahu wa Taala. Baik, kita berhenti setakat ni dulu, insya-Allah. Kita tengok kalau ada soalan, siapa-siapa nak tulis soalan boleh tulis, nak duk baca ni. Adakah Nabi Isa nanti dia memang dah ready tahu hukum hakam syariat Nabi SAW? Ya, memanglah Nabi Isa sekarang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Taala hukum hakam syariat Nabi SAW. Diwahyukan kepada dia segala hukum hakam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ada soalan lain? KL dah isyak dah kot. Sini tak isyak lagi. Tayyib. So kita berhenti sampai dekat perenggan ni, muka surat 30, muka surat 30. Kita akan sambung insya-Allah taala pada kelas yang akan datang. Dan kemungkinan juga insya-Allah taala ana akan, kalau kata ada waktu-waktu yang anda rasa anda lapang, anda free, anda mungkin akan maklumkan untuk kita buat kelas. Semua orang duduk rumah ya, jangan pergi mana-mana. So kita boleh buat kelas bila masa insya-Allah taala. So bagi anda rasa tak ada isu berkenaan perkara tersebut. So kalau kata macam anda ada free hari lain, waktu lain, siang masalahnya, mungkin anda akan maklumkan, kita akan juga buat kelas. Dan siapa yang tak sempat ikut, tak ada masalah, benda ni dirakam terus ada dekat Facebook live ni. Tak ada isu insya-Allah taala. قلت لكم ما سمعتم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى اللهم على نبينا محمد وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.